Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, saya ada soalan daripada pertanyaan daripada subscriber ni. So, Puan Maimunah ni, dia kata apa dokumen yang diperlukan untuk ambil kuasa. So, mungkin maksud dia ni ambil surat takbir kuasa kot. Maksudnya letter of administration. Okay, so apa itu surat takbir kuasa kan? Okay, kes ni bila katakanlah seseorang tu meninggal dunia dan dia ada harta pusaka lah kan? Jadi untuk waris ataupun sesiapa yang nak uruskan harta pusaka tu, jadi mereka kena ada satu dokumen yang disahkan melalui undang-undang untuk membolehkan mereka pergi ke bank, pergi ke mana-mana jabatan untuk pindah milik. Okay? Jadi mereka perlukan surat iaitu nama dia letter of administration. Okey, so letter of administration ni boleh diambil atau didapatkan daripada 3 tempat lah kan? Kalau ikutkan apa pengetahuan saya, 3 tempat. Yang pertama adalah amanah raya. Kalau katakanlah harta yang ditinggalkan tu tidak melibatkan harta taklih, maksudnya dia cuma tinggalkan cash je. Kalau tak silap saya bawah daripada 600,000 kan, bawah 600,000, anda boleh check balik lah dekat amanah raya. Kalau tak silap saya ingat dulu bawah daripada 600,000 boleh pergi ke amanah raya, so dapatkan surat takbir kuasa tu. Kemudian kalau katakanlah dia ada harta alih, ada harta tak alih, contoh macam ada rumah, ada tanah kan, so dia kena melalui pejabat pusaka kecil, iaitu beri pejabat tanah. Kalau harta tu tidak melebihi 2 juta, kalau harta tu melebihi 2 juta kena melalui mahkamah tinggi. Okey, so maknanya kena pasang lawyer semua everything lah. So soalan dia tadi adalah macam mana, apa dokumen yang diperlukan. So kalau mengikut kajian saya dan pengalaman saya, pertama sekali yang diperlukan adalah borang E. Borang E itu apa? Borang E itu anda boleh cek dekat online. Borang E itu adalah borang untuk pembahagian akta harta pusaka kecil, maknanya borang untuk memohon. Kita panggil petition, petition untuk memohon pengurusan harta pusaka kan. Jadi anda boleh dapatkan borang ni online saya rasa, dan anda juga boleh dapatkan bekas pejabat tanah kan. So borang A. Kemudian apa lagi kan, anda perlu ada bukti kematian lah. Kalau macam yang sekarang ni senang, ada sijil mati lah kan. So ada sijil mati, borang A, sijil mati. Ataupun untuk orang yang mungkin kematian dia zaman lama dah zaman Jepun dulu ataupun sebelum tu lagi, so mereka kena ada surat akuan sumpah kan, surat akuan sumpah daripada 2 orang kan, daripada saksi yang independen, yang bukan ada kaitan dengan waris semua everything, yang menyaksikan bahawa jenazah tu dikebumikan. Maksudnya jenazah tu meninggal sebelum Jepun dulu, dan dia saksi mata dia nampak dikebumikan, dan dia kena buat surat akuan sumpah lah. Okey. Ataupun kalau jenis yang meninggal, contoh macam hilang kan, kalau kes-kes yang MH370 kan, so tak jumpa mayat kan, so kematian tanpa kubur, hilang semasa zaman dulu, zaman Jepun kan, zaman tragedi 13 Mei, contoh kes-kes yang berlaku macam tu, contoh kat Mekah dulu, zaman dulu kan. Kalau you perasan tragedi Mu'asim dulu, terowong Mu'asim tu, dia macam jam dekat tengah-tengah terowong kat Mekah tu masa musim haji. So jadi orang boleh hilang because of mati, tak tahu hilang mana, beribu-ribu orang meninggal kan, jadi tak boleh cam mayat semua everything dan hilang. So yang tu kena dapatkan, kita panggil surat perintah mahkamah lah. Maksudnya surat daripada mahkamah tinggi mengatakan bahawa kita maknanya orang tu dah meninggal kan, kita panggil perintah anggapan kematian. Yang tu mahkamah yang akan keluarkan, mahkamah tinggi yang akan keluarkan. Okey, kemudian semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan harta taklih lah, contoh macam bukti nombor akaun, buku akaun, kalau katakanlah ada kenderaan semua, ada geran tanah, geran motor, geran kereta semua everything. Lepas tu pula kalau dokumen-dokumen yang melibatkan harta taklih pula kan, contoh macam dia punya geran tanah kan, cukai pintu ke, cukai tanah ke kan, selain daripada harta yang tak alih kereta semua everything, contoh macam saham, saham tu semua KWSP, tu semua adalah harta-harta tak alih. Jadi kena ada dokumen-dokumen tu, bawa semua pergi ke pejabat tanah. Jadi nanti bahagian pendaftar pejabat tanah tu akan susun tengok macam mana, okey, apa yang
dah diletak harta total harta pusaka macam mana. So dari situlah nanti dia akan panggil lepas daripada petition untuk memohon dapatkan kita panggil surat takbir, surat kuasa takbir ataupun letter of administration ni. So dia akan pada meeting, dia akan panggil bicara kuasa. So bicara kuasa tu maknanya semua waris-waris akan berkumpul lah. So waris berkumpul, lepas tu dibagi macam akad sumpah semua everything. Ni pengalaman saya lah masa arwah bapa saya meninggal dulu. Jadi lepas tu kemudian kita setuju tak waris-waris yang lain ni melantik salah seorang daripada waris ni sebagai pentadbir harta. Lepas tu kalau setuju, tak ada bantahan semua everything, then pejabat tanah ataupun pejabat tanah akan bagi surat kuasa itu kepada individu yang dilantik lah. So bila dapat di surat kuasa tu, jadi orang tu boleh dapatkan, kita panggil pergi mana-mana tempat, contoh macam bank ke WSP ke JPJ ke pejabat tanah ke, untuk tukar semua hak milik si mati kepada nama pentadbir. Dan pentadbir bukan pemilik tapi sebagai pemegang amanah. Okay, lepas tu nanti barulah dibahagikan ikut pembahagian distribution order kan. So perintah pembahagian tu dia akan tengok dia akan tengok sama ada waris nak follow faraid punya kita panggil pembahagian ataupun nak buat secara muafakat. So bergantung pada masa meeting tu lah. Tapi kalau ikutkan dari segi peraturan ni ataupun dari segi daripada ikut peraturan dari segi agamanya kan, sebagai seorang muslim kita kena tahu setiap orang punya bahagian faraid. Walaupun tak nak ikut faraid tapi kena tahu setiap bahagian. Sebab apa? Sebab kadang-kadang orang cakap susahlah ikut faraid ni, senang terus ikut kita panggil muafakat, bahagi sama rata. Boleh, tapi kaedah tu tak betul. Maknanya benda tu betul tapi susunan tu tak betul. Susunannya adalah setiap individu waris tu perlu tahu bahagian faraid dia kan, tak kisah lelaki ke perempuan ke. Contoh macam ada wasiat kan, contoh wasiat 1/3 wasiat, so tolak tepi dulu wasiat kalau ada wasiat. Kalau lepas tu pula ada tak kita panggil benda-benda yang kita panggil harta tu dah pindahkan masa hidup atau dihibahkan semasa hidup, dah transfer masa hidup. Contoh macam contoh si mati ada kereta tapi kereta tu dah dipindah milik pada anak, ataupun ada tanah ada rumah dah pindah milik pada anak ataupun sesiapa lah. So yang tu kena asingkan. So solid hanya harta pusaka, iaitu pemiliknya adalah si mati. Pemilik sama dalam geran ke dalam saham punya sijil semua everything, pemiliknya adalah si mati. Jadi ia adalah sebagai harta pusaka. Jadi kena kumpul dulu semua, kita panggil bahagikan ikut faraid dulu kan, dari segi pembahagian. Okey, orang ni dapat berapa, orang ni dapat berapa. So dah tahu berapa bahagian masing-masing dari segi nilai dia, barulah decide sama ada nak ikut faraid ataupun nak ikut pembahagian secara muafakat. So kenapa jadi macam tu? Sebab saya belajar dengan satu ustaz yang bagian faraid ni kan, dia pun famous dekat sosial media berkongsi berkenaan dengan pembagian harta pusaka ni. So kebanyakan orang kadang-kadang bila dia uruskan benda ni, dia terus buat kita panggil pembagian ikut kita panggil muafakat. So apa jadi apabila ikut muafakat ni? Bukan tak boleh, cuma takut nanti ada rasa tak adil, ada rasa macam tak puas hati. Sebab apa? Contoh kan, katakanlah pembahagian tu because of semua dah setuju macam tu, dia pun rasa macam tak apalah ikut adik-beradik lah, padahal sebenarnya dia tahu dia dapat lebih. Sebenarnya kalau katakanlah anda dapat lebih dan anda nak ikut faraid, itu tak salah tau. Itu memang apa yang Al-Quran dah tetapkan. So tapi kalau katakanlah anda memang tak apalah, mungkin adik-beradik lain yang mungkin kurang mampu, anda letak nak bahagikan anda punya bahagian pada adik-beradik yang lain pun tak ada masalah. Cuma apa yang saya tekankan adalah bagaimana bila nak uruskan harta pusaka ni, jangan terus jam pergi ke muafakat kan. Buat ikut turutan faraid dulu, berapa nilai setiap waris yang dapat ikut faraid, barulah decide sama ada nak ikut faraid ataupun nak ikut muafakat. Jadi sesiapa yang katakanlah ada campur-campur, ada yang nak ikut faraid, ada yang nak muafakat. So yang ikut faraid bahagikan dulu, asingkan, dan yang balance nak ikut muafakat, ikut muafakat. So itu saja, mudah-mudahan anda dapat sesuatu daripada perkongsian saya kan. So kalau anda ada soalan boleh letakkan di ruangan komen, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.